Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Sejak beberapa hari ini sebenarnya bermula sebelum Ramadan tersebar sebuah gambar. Okey, tentang seorang individu yang diapit oleh dua orang wanita yang berpakaian sangat tidak menutup aurat di sebuah kelab malam. Selepas 1 Syawal ini pula disebarkan pula video dalam suasana yang sama yang daripada video tu diambil gambar still shot tersebut. Individu yang sama diapit oleh dua orang wanita yang sedang berseronok bermain drum angin dalam suasana kelab malam dengan meja di hadapannya yang susah kita nak berbaik sangka bahawa itu adalah Teo atau Raibina. Okey? Bagi yang tahu tentang isu ni, tahulah. Bagi yang tak tahu, tak apalah kot. Saya tak nak bagi link di bahagian pautan ya. Jadi perkara ini saya sendiri pun pada awalnya macam berbelah bahagi sama ada patut komen ataupun tidak. Tetapi bila dah tersebar video itu, saya rasa patut diberi komen ataupun ulasan. Okay? Beberapa perkara. Pertama, jika ia berlaku dalam suasana tertutup, maknanya individu itu dia buat dalam rumahnya. Kita memang dilarang daripada mengintip dalam rumah orang. Tak kisahlah rumah ke, bilik hotel ke atau dalam keretanya. Maknanya dalam suasana tertutup memang kita dilarang mengintip. Dilarang mengintip untuk mencari aib dan kemudian disebar-sebarkan. Itu memang dilarang. Sekarang ini, yang kedua, perkara itu berlaku dalam suasana terbuka. Yang ini kelab malam, ya, dalam suasana terbuka. Maka ia menjadi perhatian kita supaya kita dapat menegur kepada sesama Muslim untuk tidak buat perkara itu. Ya. Ini termasuk dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tetapi yang lebih menjadi memberatkan suasana ialah individu tersebut dalam beberapa gambar media sosial difahamkan bahawa dia ni salah seorang penasihat kepada isu-isu agama di negara kita. So ini yang menjadi beratnya tu. Okay? Yang dalam kelab malam tu diapit dua wanita dengan minuman, dengan aksi dia di situ. Kita macam beratlah juga. Tapi yang lagi berat tu, ialah individu ini dalam beberapa gambar di media yang beliau sendiri ada, beliau ini digambarkan ataupun kita faham bahawa dia ni penasihat kepada isu-isu agama di negara kita. Jadi ini menjadi sesuatu yang lebih serius. Bagaimana penasihat agama boleh pula berada dalam suasana begitu? Okey? Alright. Kemudiannya, yang keempat, video ni dah telah tersebar beberapa hari. Tak ada orang yang hendak bersuara. Baik individu yang disebut-sebut dalam video itu, mahupun kita kata gengnya. Sebab individu ni, kalau kita tahu dia dari geng Aswaja ataupun geng ARG ataupun di other side. Dia bukan yang geng sudah belah sini ni. Dia geng di other side tau. Tapi geng dia pun tak nak membela. Dan ini bagi orang awam, bagi yang mengetahui benda ni, sebab beberapa YouTuber lain pun telah bersuara, di Facebook pun orang telah bersuara. Sebab bukan semata-mata dia buat itu di kelab malam, tetapi kerana dia penasihat agama. Dan bila mereka yang sepatutnya berada gengnya pun tidak mahu membela, lagilah menimbulkan soalan. Jadi melalui video yang ringkas ini, saya berharap sangatlah agar individu terbabit bersuara, sama ada menafikannya atau mengiyakannya. Menafikannya, bagi bukti bahawa itu bukan anda sekian, boleh bagi bukti. Dan anda telah bagi bukti, kita terima. Kalau betul anda pun tak apa, iyakannya. Be a gentleman, mengiyakannya. Don't worry. Sebab setiap manusia pernah buat salah. Yang penting, dia buat salah, kemudian dia bertaubat. Kalau itu gambar lama, kata gambar lama, dan katakanlah anda telah bertaubat daripadanya. Jika ia gambar baru, dan kerana tersebarnya di media sosial anda bertaubat, tak apa juga. Sebab ada hikmahnya ia tersebar di media sosial. Kerana dengan tersebarnya itu, ia menjadi satu pemangkin, satu titik perubahan bagi anda. Jangan bagi orang-orang yang positif. Bagi orang-orang yang positif. Apabila anda berkata ya, seandainya apabila anda berkata ya, itu adalah saya, dan saya mengaku itu salah dan saya sekarang bertaubat, kami orang-orang positif akan menerimanya dengan baik.
dan bahkan menjadi teladan kepada orang-orang lain yang mungkin juga melakukan kesalahan yang sama atau seumpama, untuk juga menteladani anda untuk, aku pun nak kena bertaubat. Jika si fulan ini bertaubat, saya pun hendak bertaubat. Jadi jangan merasa nanti di media sosial ni habis kena hantar. Sebab di media sosial ni ada yang positif tu. Kita take note kepada yang positif, ya. Di sini saya teringat kepada satu kata pepatah Inggeris. Satu pepatah Inggeris yang berbunyi, for every priest there is a past, for every sinner there is a future. Bagi setiap priest ni macam padri kepada rahib, dia sudah tentu ada sejarahnya, di mana dalam sejarah itu dia melakukan perkara-perkara yang salah. Tetapi dia telah bertaubat dan sekarang dia menjadi seorang priest yang baik. Okay? Ini kata pepatah Inggeris lah. For every sinner there is a future. Jadi bagi orang yang biasa buat salah, mujrimun, yang biasa buat dosa, dia masih ada masa depan, yang ini dia bertaubat dan berubah jadi baik. Okay, ini seandainya tuan yang dimasukkan, individu yang dimasukkan dalam video tersebut, seandainya ia memang anda. Dan anda ni, saya tahu lazim di England, belajar di England apa semua, anda mesti tahu kata pepatah ini, ya. For every priest there is a past, for every sinner there is a future. Ini kalau adalah anda. Kalau bukan, tak apa kata bukan. Kata bukan, bagi bukti-bukti, dan kes ini pun tertutup. Sekarang ini dia menjadi banyaklah tanda soal, ya, tanda soal. Ini kepada orang yang disebut-sebut dalam video itu, kepada masyarakat pula, kepada diri saya, kepada para penonton, kepada semua di media sosial. Jangan sebut, jangan kaitkan dia secara pasti. Kita kata saja mungkin, kerana video sekarang ini orang boleh edit, boleh tukar-tukar apa kan. Kemudian perhatikan bagaimana video itu dirakam dalam kelab malam itu sendiri. Bererti yang merakam itu sendiri berada dalam kelab malam. Yang merakam itu sendiri, entah-entah kiri kanannya pun ada wanita seksi yang mengapitnya. Entah-entah di mejanya pun ada. Tapi kerana sesuatu sebab permusuhan ke, kedengkian ke, dia ambil gambar sorok-sorok. Dia ambil rakaman video sorok-sorok kepada individu yang menjadi mangsa sekarang ni. Okay? Cuba lihat dari aspek yang lain. Yang merakam tu sendiri, apakah beliau seorang yang thiqah? Why are you in that club in the very first place? Why are you taking the video? Kalau tengok video tu, dalam suasana tersembunyi di sebalik badan orang apa semua tu, maknanya anda pun dalam suasana yang sama. You are not better than him. Okay? Jadi sumber video tu pun sendiri sesuatu yang boleh kita persoalkan. Sebab kalau dia ambil di luar, maknanya dia tak masuk. Maknanya dia nampak individu tu yang masuk dalam kelab. Dia berada di luar. Sekarang ni yang merakam tu sendiri dalam kelab tu. Entah-entah sebab dalam kelab-kelab eksklusif ni bila kita masuk, kita boleh minta nak berapa orang pengapit. Kan ada nanti kena bayar lah. Alright? Okey, entah-entah depan meja dia pun ada minuman juga. Jadi apakah dia tu seorang yang thiqah, seorang yang dapat dipercayai? And then why are you doing the filming when you yourself is in that club? Alright? Jadi jangan kita terus-terus kata si fulan ini memang teruk, memang tu, memang ini, sebab belum lagi terbukti. Ya, ayuh kita menjaga lisan kita, menjaga jari kita supaya jangan membuat tuduhan yang terburu-buru. Jadi moga-moga, saya sangat berharap isu ini dapat diselesaikan cepat dengan tuan yang dituduh itu sendiri. Come up, buat statement. If it isn't you, jika ia bukan anda, nafikan saja. Bagi bukti yang meyakinkan untuk dapat dinafikan. Jika ia memang anda, tak apa, mengaku saja. Kita semua pernah buat salah. Kita bertaubat daripadanya dan kita beramal soleh dan kita berazam untuk menjadi seorang yang lebih baik. Bahkan jika anda sendiri come up to the public and say it is you, it is me long time ago, I have repented from it, now I'm being a good person, anda dapat menjadi role model. You'll be a role model to others who might be facing the same thing. Dia orang pun bergelimang dalam suasana yang tak bagus seperti itu. Dan mereka pun nak bertaubat. Tetapi tak ada kekuatan. Dan mereka akan dapat menjadikan anda sebagai the pushing force untuk, kalau dia boleh, aku pun boleh juga. Sebagai contoh, ya, ingatnya, every priest there is a past, every sinner there is a future. Alright? Ini saja sedikit ulasan saya
dalam isu ni. Saya pun mengambil berat dan harap-harap ia dapat diselesaikan secepat yang boleh. Okey, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.